أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Disambung pengajian akidah berhubung dengan perpecahan mazhab yang berlaku dalam masyarakat Islam kerana punca dalaman dan punca luaran. Hari ini kita huraikan punca dalaman. Ialah kesan daripada kekhilafan atau pertelengkahan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan perkara khilafah, yakni pelantikan ketua negara. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, di mana lahir 3 pendapat, iaitu yang pertama, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih oleh umat kepada sesiapa sahaja yang mereka setuju, tanpa mengira kabilah yang berpengaruh ataupun tidak. Pendapat ini ialah dari kalangan kebanyakan Ansar radhiyallahu anhum, ialah sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah. Dan mereka mencadangkan pemimpin Ansar berkaum Khazraj, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Mereka berhujah dengan kedudukan Ansar sebagai pengikut sahabat dan pembantu setia kepada Rasulullah SAW, dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang sangat menyanjungi mereka. Di samping berdalil juga hadis Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u wa in wuli alikum abdun habashi. Maknanya dengar dan taatlah sekalipun dilantik menjadi ketua kamu itu seorang hamba Habasyi. Menunjukkan bahawa siapa sahaja orang Islam boleh dipilih jadi pemimpin, jadi ketua negara. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih dari kalangan ahli bait, yakni keluarga Rasulullah SAW, kerana kedudukan mereka yang paling akrab, paling dekat, paling hampir. Oleh itu mereka mencadangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kerana Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepadanya, yang pada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa la nubuwata ba'di. Artinya, apakah engkau tidak reda bahawa kedudukanmu di sisiku seperti Harun dengan Musa, melainkan kerana sebab tiada kenabian lagi selepasku, di samping hadis-hadis yang lain dari manaqib kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang di kalangan Bani Hashim, yakni keluarga yang terdekat dengan Nabi SAW, dan beberapa sahabat yang sependapat dengannya. Yang ketiga, mereka yang berpendapat bahawa khalifah dipilih oleh umat Islam itu mestilah dari kalangan Quraisy, yang dianggap kabilah yang paling berpengaruh dan ramai, yakni dominasi jumlah umat Islam di masa itu.
Mereka berdalil juga dengan sabda Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Artinya imam-imam, yakni pemimpin-pemimpin itu mestilah dari kalangan Quraisy. Akhirnya pendapat ini yang diterima oleh semua. Dan mereka semua yakni dari kalangan Muhajirin dan Ansar, termasuk juga keluarga Rasulullah SAW, akhirnya membai'ahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah umat Islam bagi memimpin mereka selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sebenarnya Abu Bakar tidaklah meminta jawatan yang besar ini, bahkan mencadangkan Umar bin Al-Khattab atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu menjadi calon yang dipilih, dilantik jadi khalifah. Tetapi kedua-dua sahabat ini mencadangkan Abu Bakar. Dia adalah orang yang paling layak dengan syarat menjadi khalifah. Lalu diamanahkan kepadanya. Para sahabat pula tidak dipaksa untuk melantik Abu Bakar. Tetapi mereka menyadari betapa besarnya amanah khilafah, amanah ketua negara ini, dan menyadari hujah yang dibuat oleh golongan Muhajirin dan kelayakannya. Lalu dibai'ahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu kerana terbukti ketuhaannya menjadi pemimpin dan kepercayaan Rasulullah SAW di masa susah dan senang, serta kemampuannya menghadapi masalah-masalah besar, khususnya berita kewafatan Rasulullah SAW. Di antara sifat istimewa Abu Bakar ialah orang yang pertama percaya pada Isra' dan Mi'raj, ujian iman yang sangat mencabar. Peristiwa perjalanan Nabi SAW hanya satu malam sahaja dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sehingga merentasi langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Mekah hanya satu malam sahaja. Peristiwa menakjubkan ini menguji keimanan, beriman kepada Allah dan kekuasaannya yang sangat mencabar. Allah Ta'ala sebut, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami jadikan segala perkara yang kau lihat bermalam Isra' dan Mi'raj itu melainkan ujian kepada manusia. Orang yang pertama sekali beriman ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik sahaja diberitahu tentang Isra' dan Mi'raj, kemudian barulah orang lain percaya. Yang kedua, dipilih menemani Nabi SAW ketika berlakunya hijrah. Bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi pilih Abu Bakar jadi teman untuk berhijrah. Dan disebut oleh Allah dalam Quran, dibaca oleh semua umat Islam, Sunni, Syiah dan Khawarij, membaca ayat ini dan diterjemahkan dalam bahasa yang sama, tak lari daripada apa yang nyata dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahbihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jika sekiranya kamu tidak menolongnya, maka Allah menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir menghalaunya dari Mekah, ketika Abu Bakar ialah orang yang kedua daripada dua orang, Nabi dan Abu Bakar. Apabila keduanya berada dalam gua, apabila dia berkata, Abu Bakar berkata kepada rakannya, ya Nabi SAW, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Dirakam oleh Allah dalam Quran. Ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Menemani ketika hijrah, dia teman Nabi masa hijrah dengan pilihan Nabi sendiri. Kemudian ketika wafatnya Nabi SAW, apabila semua sahabat-sahabat dalam kesedihan, duka cita, tak tahu nak buat apa, termasuk sahabat-sahabat yang besar, mereka semua dalam kebingungan bila menerima kewafatan Nabi SAW yang tidak diduga. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangkit untuk menakutkan orang-orang munafik
yang mendongak kepala bila mendengar Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar mengancam, siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung lehernya. Nabi tidak wafat, Nabi pingsan saja. Semua dalam keadaan bingung. Di masa ini muncul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan ucapan di masjid, mengerahkan orang ramai dan berucap. Antara lain Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ayat dalam surah Al-Imran dibacanya. Yang bermaksud, wahai seluruh yang hadir, seluruh manusia, seluruh tuan-tuan yang hadir, ketahuilah, barang siapa menyembah Allah, Allah tidak mati sekali-kali. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Telah mati sebelumnya rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain sebelumnya mati meninggal dunia, mengikut ajal Allah ditetapkan oleh Allah. Dan tiada Muhammad melainkan Rasul. Dibaca ayat surah Al-Imran. Tiada Muhammad melainkan dia seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. Adakah sekiranya Muhammad mati dalam keadaan biasa, atau mati dibunuh di medan perang, maka tumit kamu berpusing, berpaling tadah meninggalkan Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling tadah daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Allah Maha berkuasa, tak ada siapa yang boleh mencabar, menjatuhkan Allah. Dan Allah memberi ganjaran kepada siapa yang bersyukur di atas nikmat, yang nikmat Islam, tak berganjar dengan Islam. Bila dengar ucapan ini, semuanya tenang kembali, dapat mengawal diri. Sehingga ada yang berkata, seolah kami tak ingat ayah Abu Bakar yang ingat. Ini antara ketokohan Abu Bakar. Dan ketika Nabi wafat, berlakunya murtad. Kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad. Tinggal Madinah, Mekah, Taif, sebahagian daripada penduduk Yaman, kemudian Masqat, Uman, beberapa kabilah. Banyak kabilah yang terus keluar daripada Islam, ataupun mengikut nabi-nabi bohong yang bangkit mengaku jadi nabi bila dengar Nabi sudah wafat. Dalam keadaan golongan rendah ini didukung oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang mencari peluang. Keadaan yang sangat mencabar. Di masa itu juga ada satu pasukan tentera yang telah dilancarkan oleh Nabi yang tak sebelum wafatnya. Tentera dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ditugaskan untuk pergi ke tempat menghadapi tentera Rom. Ada kalangan sahabat dalam keadaan gelabah, tak tahu nak buat apa, mencadangkan tentera Usamah ditarik balik kerana menghadapi mereka yang murtad. Tapi Abu Bakar menunjukkan sikap politik yang sangat bijak. Apabila Abu Bakar minta tentera Usamah diteruskan, telah dilancar oleh Nabi SAW, diteruskan pergi ke sana walaupun dalam keadaan yang mencabar. Ini termasuk perang saraf untuk menunjukkan pada musuh bahawa kami dalam keadaan kuat, kita sambung menghadapi Rom. Tentera itu bukan besar sangat, bukan seluruh umat Islam, masih lagi orang Islam untuk menghadapi mereka yang murtad ini. Sebaik saja lantik menjadi khalifah, Abu Bakar terus membentuk pasukan tentera dipimpin Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dengan pasukan-pasukan yang dikhususkan pergi ke tempat tertentu untuk menentang mereka yang murtad ini. Operasi yang sangat hebat untuk mempertahankan Islam ketika sangat mencabar. Pernah berlaku satu peristiwa apabila satu pasukan tentera nak menyerang sebuah perkampungan yang tidak mengeluarkan zakat kerana mereka kata zakat itu tak wajib.
Mereka nak serang waktu subuh, tiba-tiba dengar azan subuh. Azan subuh yang sangat menyahdukan. Adakah nak serang orang yang azan subuh? Cuma mereka kata zakat tak wajib. Mereka serba bersalah, pulang semula ke Madinah. Tanya sahabat-sahabat Nabi, semua tak boleh beri jawapan. Tak tahu nak buat keputusan. Nak serang masih sembahyang subuh, tak mau serang kata zakat tak wajib. Bila bertemu dengan Abu Bakar dengan terah mengatakan mereka sudah keluar daripada Islam kerana membatalkan, mengingkarkan salah satu rukun Islam yang diwajibkan. Walaupun mereka sembahyang, jadi murtad dengan sebab membatalkan rukun yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini sifat kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita baca minggu lepas peristiwa Hudaybiyah. Bila Nabi buat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Mekah, kerana Islam mendahulukan perdamaian dalam konsep hubungan antarabangsa walaupun dalam keadaan perang. Lalu Nabi memeterai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang dilihat berat sebelah, berpihak pada musuh. Tetapi Nabi memandangkan yang jauh dengan ilham daripada Allah Ta'ala, menerima perjanjian ini. Kerana yang penting bukan meneruskan umrah yang sudah pakai ihram. Yang penting bukan menunjukkan kekuatan, tetapi mendapat keuntungan politik. Apabila perjanjian diterima, bermakna mereka mengiktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah. Seterusnya suasana tidak perang dengan damai itu menyebabkan orang masuk Islam. Kita akan baca bagaimana kesan Hudaybiyah ini. Abu Bakar adalah orang yang mendukung perjanjian ini ketika sahabat dalam keadaan bingung. Ini contoh ketokohan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia lebih tua pada orang lain di kalangan tokoh-tokoh sahabat yang dicalonkan itu. Maka wajar mereka Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama. Akhirnya semua sahabat menerima Abu Bakar jadi khalifah, jadi ketua negara. Selepas wafatnya Nabi SAW, segala kekhilafan yang berlaku antara sahabat-sahabat itu selesai bila mendengar hujah. Tetapi perselisihan pendapat yang tersebut dengan hujah-hujahnya dihidupkan kembali di zaman mutaakhir oleh anasir yang tidak sihat, yang telah mula meresap ke dalam umat Islam, di mana lahirnya kumpulan Khawarij yang menjadikan hujah memilih khalifah secara bebas tanpa mengira kekuatan pengaruh kabilah yang kuat, pandangan golongan asal yang dianggap lemah itu. Lahirnya aliran Syiah menentukan Ali radhiyallahu an dan keturunannya yang layak menjadi khalifah. Ini pandangan yang lemah juga dengan hujah yang disebut tadi. Kerana Sayyidina Ali pun bai'ah Abu Bakar jadi menteri Abu Bakar. Dan golongan Murji'ah yang menolak semua pendapat kononnya menyerah urusan kepada Allah. Ini lagi sesat, menyeleweng. Seterusnya pertelengkahan dalam perkara khilafah oleh fitnah dibunuh syahid Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebenarnya dibunuh syahid Sayyidina Ali, Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu kesayangan Nabi SAW dan seluruh umat menyayangi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Bukan saja orang Syiah, orang Sunni pun sayang Sayyidina Husain adalah cucu Nabi. Dan dia anggap pemuda itu satu zalim yang sangat dahsyat. Kemudian yang mencetuskan peperangan yang dahsyat dan melarat kepada perkara-perkara akidah dan syariat bagi menegakkan golongan masing-masing secara jahil. Akhirnya pengaruhi anasir yang asing daripada Islam. Khususnya apabila berlaku kecelaruan dalam kepahaman fanatik kabilah, fanatik kaum di zaman Bani Umayyah, di mana terdapat kalangan khalifah Bani Umayyah memburu keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Walaupun keluarga ni bukan Syiah, mereka berpegang pada pandangan sahabat-sahabat As-Sunnah yang teguh dan kuat. Mereka tidak fanatik pada Sayyidina Ali. Itu pun dihukum juga. Termasuk yang fanatik, yang tak fanatik, mereka tak kira. Asalkan anak beranak Nabi, keluarga Nabi, ditekan dan ditindas. Menyebabkan kalangan ditindas ini berhijrah tempat-tempat yang terpencil. Di samping munculnya golongan Khawarij yang pecah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana tak puas hati perjanjian damai yang disebut Sayyidina Ali radhiyallahu an
dalam peperangan Muawiyah radhiyallahu an, menyebabkan Khawarij muncul dan membuat mazhab sendiri. Khawarij juga ditekan, mereka berhijrah tempat yang jauh. Akhirnya mereka tak dekat dengan sahabat-sahabat yang alim. Mengaji sendiri, belajar sendiri, timbullah kepahaman-kepahaman dalam akidah, dalam syariat dan tasawuf, menyebabkan berlakunya kelemahan-kelemahan yang akan kita kaji kemudian. Namun terdapat mereka-mereka ni yang teguh berpegang rukun-rukun Islam. Masih ada yang berpegang rukun Islam walaupun dalam keadaan ditekan dan tindas. Dengan sebab itu kita mesti membezakan di antara mereka yang berpegang rukun-rukun Islam, yang dia berbagai mazhab, dia anggap sebagai ahli Islam, dan mereka yang sudah hanyut dengan sebab kejahilan yang perlu diperbetulkan. Itu bahagian pertama pengajian kita pada hari ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi berkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Tidak menyerah kaum muslimat. Tiba-tiba terdapat beberapa orang muslimat, yakni wanita-wanita, perempuan-perempuan yang masuk Islam yang kalangan sahabiyat, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara mereka ialah Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha, anak sang pemimpin musyrikin dibunuh dalam perang Badar. Tapi anak dia, Ummu Kalsum, seorang sahabat yang masuk Islam. Dia berhijrah ke Madinah selepas perjanjian Hudaybiyah dimeteraikan. Rasulullah SAW menerima mereka dan mengambil keputusan tidak menghantar mereka pulang ke Mekah. Kerana yang dimaksudkan di dalam perjanjian ialah orang-orang lelaki sahaja. Apabila keluarga mereka di kalangan musyrikin Mekah datang mendesak supaya menyerahkan muslimat itu, Rasulullah SAW mengambil sikap yang tegas tidak menyerahkan kepada musyrikin kerana mereka dikecualikan daripada perjanjian Hudaybiyah dan tidak termasuk dalam perjanjian. Di samping itu Allah Ta'ala menurunkan firman Allah Ta'ala menyokong sikap Nabi SAW, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Mumtahanah, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'atkumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illa al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum man anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi asamil kawafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu oleh perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir itu. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada berdosa ke atasmu mengahwini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya, mah kawinnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada ahli tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ayat ini menegaskan pemisahan antara suami isteri, Islam dan kafir, dengan berlakunya hijrah selepas perjanjian Hudaybiyah. Bukan sekadar muslimah tak diserah balik kepada orang kafir. Maka Rasulullah SAW menguji mereka dengan meminta supaya bersumpah bahawa mereka berhijrah kerana Allah dan Rasul. Diminta bersumpah.
kerana Allah dan Rasul. Bukannya kerana marahkan suami dan kerana kepentingan duniawi. Di samping itu, orang muslimin lelaki yang mempunyai isteri yang masih syirik menceraikan isteri-isteri mereka apabila turunnya ayat tersebut. Ayat ini menunjukkan keimanan mereka mengatasi sayang pada suami dan isteri. Ini perkara yang menarik. Di sana lagi ada peristiwa orang-orang yang tertindas melepaskan diri. Setelah Rasulullah SAW pulang ke Mekah, tiba-tiba seorang mukmin bernama Abu Basir dapat melepaskan diri dan berhijrah ke Madinah. Lalu orang musyrikin Mekah menghantar 2 orang utusan untuk mengambil Abu Basir. Menurut perjanjian yang dimeteraikan, tak dibenarkan orang Islam berhijrah ke Madinah. Mana-mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah dari Mekah hendaklah dihantar balik. Itu perjanjian. Maka Rasulullah SAW menyerahkan Abu Basir kepada mereka. Dalam perjalanan pulang, Abu Basir sampai di Dzulhuleifah. Sampai di situ, mereka turun dari kenderaan untuk memakan buah tamar. Tiba-tiba Abu Basir berkata kepada salah seorang daripada mereka berdua, "Aku lihat pedangmu itu sangat cantik." Lalu salah seorang daripadanya mengambil pedang itu dan menghunuskannya sambil berkata, "Ia memang cantik. Aku telah mencobanya." Abu Basir berkata, "Cuba berikan kepada aku kerana aku mahu melihatnya." Dia nak tipu. Tiba-tiba pedang itu diserahkan kepada Abu Basir. Maka dengan cepat Abu Basir menetok kepada salah seorang daripadanya sehingga mati, dan yang seorang lagi melarikan diri ke Madinah dalam ketakutan untuk memberitahu Rasulullah SAW apa yang berlaku. Abu Basir juga pulang ke Madinah. Apabila ia melihat orang yang masih selamat itu berada di situ dan merasakan ia akan diserah, maka dengan cepat ia keluar daripada Madinah menuju ke Saiful Bahr. Dia keluar dari Madinah kerana dalam perjanjian itu tak boleh pergi ke Madinah. Kalau pergi ke Madinah, dia hantar balik. Dia tak balik Madinah, pergi ke lain, pergi ke sebelah Saiful Bahr, lalu tempat lain. Kemudian Abu Jandal dapat melepaskan diri dan pergi ke tempat Abu Basir. Abu Jandal yang kita baca dalam kisah janjian Hudaybiyah ketika dimeteraikan, di mana dia merangkak pergi pada Nabi, lalu ditampak oleh Suhaib bin Amr. Tak benar Abu Jandal bersama dengan Nabi. Dia laksanakan perjanjian itu. Abu Jandal dapat melepaskan diri daripada Mekah dan pergi ke tempat Abu Basir. Tak pergi ke Madinah, ke tempat Abu Basir. Seterusnya, setiap orang Islam yang dapat melepaskan diri di Mekah pergi ke tempat Abu Basir. Dan akhirnya mereka dapat menubuhkan satu pasukan tentera untuk melancarkan serangan gerila ke atas rombongan musyrikin yang berniaga ke Syam dengan membunuh dan merampas harta mereka. Ini bukan merampok. Ini ialah serangan menyekat bekalan musuh. Ini tak masuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka lakukan. Mungkin mereka tak sedar berlaku perkara macam ini. Apabila musyrikin Mekah tidak tahan menghadapi gerakan Abu Basir dan pengikutnya, mereka menghantar utusan kepada Rasulullah SAW untuk membenarkan orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Lalu mereka batalkan syarat itu. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Madinah, termasuklah Abu Basir. Permohonan ini diminta di atas nama kasihan dan simpati kepada keluarga. Perkara ini telah membatalkan syarat supaya menyerahkan orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Iaitu di antara syarat yang menimbulkan rasa cemas ketika perdamaian Hudaybiyah. Rupanya terselah tanda kenabian yang tidak disedari dan terbukti dengan terang dan nyata. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jandal ketika memintanya pulang ke Mekah, maka Allah akan membebaskannya dan orang-orang yang tertindas sepertinya menjadi satu kenyataan yang benar-benar berlaku.
dan ternyata juga kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perjanjian ini akan berlaku suatu keanjalan, suatu perubahan. Perkembangan yang baik selepas perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya perdamaian yang dimenterikan di Hudaybiyah itu telah membuka pintu kepada orang-orang musyrikin untuk menjenguk dari dekat. Inilah yang tidak disedari oleh ramai kalangan kita tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Kerana selepas berhentinya pertempuran bersenjata, maka orang-orang musyrikin mendapat peluang melihat Islam dari dekat dengan berlakunya hubungan dengan orang-orang Islam secara damai, menyebabkan jumlah yang sangat besar menerima Islam, menjadi penganut dan bersedia untuk berjuang bagi menyebarkan dan mendaulatkannya di atas muka bumi ini. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menegaskan, dengan berhentinya peperangan, maka berlakunya perbualan dan perbincangan di antara satu sama lain berkenaan dengan Islam secara bebas, sehingga ramainya orang yang masuk Islam setelah mendengar penjelasan-penjelasan berkenaan dengannya, apabila masuk ke dalam fikirannya kebaikan agama Islam. Di samping itu, orang-orang Islam yang masih berada di Mekah mengambil peluang ini menyebarkan Islam di kalangan penduduk Mekah, sehingga beberapa orang di kalangan mereka masuk Islam. Ini antara hikmat yang Hudaybiyah yang sangat baik. Hikmat muwajahah silmiah, berdepan dengan damai. Dengan sebab itu, maka kumpulan Islam digalakkan bermuwajahah silmiah, berdepan dengan damai menghadapi manusia seluruhnya. Di mana cara perang adalah cara terdesak. Cara yang asal ialah cara berdamai. Peluang untuk kita berdakwah menyebarkan Islam. Kecuali kita dipaksa berperang. Oleh kerana itulah, maka seluruh gerakan Islam menerima pendekatan demokrasi Barat yang sinonim dengan Islam, yang tepat dengan ajaran Islam. Walaupun demokrasi itu daripada Barat, tetapi selaras dengan syura yang ada dalam Islam. Islam membenarkan permusyawaratan di kalangan rakyat. Demokrasi juga. Cuma beza dasar saja. Kita berdasarkan akidah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun demokrasi Barat berdasarkan pada sekular. Tak ada dosa dan pahala, itu saja. Maka kita ambil titik persamaan ini sebagai satu cara yang terbaik untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, yang menjadi risalah Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak mati dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan kita saksikan bagaimana orang-orang Islam yang berhijrah ke negara Eropah, negara yang mendukung demokrasi di Barat, berpeluang menyebarkan Islam. Sehingga agama Islam berkembang di Eropah, di England, di Perancis, di Jerman. Jumlah orang Islam mencecah juta, termasuk di Amerika, di Kanada, di Australia dan lain-lain, di New Zealand. Orang Islam meningkat jumlahnya. Ini peluang secara damai yang ditunjukkan oleh Islam, yang diajar kepada kita, yang mesti kita laksanakan. Kita ambil peluang. Perkataan yang paling baik. Perkataan yang keras itu perkataan yang terakhir. Dengan syarat kita mesti bertafakuh fiddin, memahami urusan agama, memahami tentang agama kita. Tafakuh fiddin, ini sangat penting. Antara tafakuh itu ialah dalam perkara fiqh dakwah. Pendekatan damai hendaklah diutamakan. Di sana terdapat lagi perkara yang menarik, iaitu Khalid Al-Walid dan Ammar bin Al-As memeluk Islam. Dua orang tokoh sahabat masuk Islam. Khalid bin Al-Walid seorang panglima yang ulung di masa jahiliah dan di masa Islam. Ammar bin Al-As ialah seorang diplomat, seorang ahli politik yang lincah, yang sangat pintar dalam menangani isu-isu, mengatur strategi. Di zaman jahiliah, bila masuk Islam, menjadi orang terpilih. Macam Nabi sebut, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Orang yang pilihan yang bijak di masa jahiliah, dia bijak dan pilih juga di masa Islam, kalau dia bersama dengan Islam. Idza faqahu, bila mereka itu faham apa itu Islam.
Di antara yang masuk Islam ialah dua orang pahlawan yang sangat penting sebelum Islam kerana menentangnya. Dan selepas memeluk Islam menjadi tenaga jihad yang sangat penting di medan perang, mengalahkan musuh dan menempuh kemenangan besar kepada Islam dan penganutnya. Mereka ialah Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Marilah kita membaca cerita berkenaan mereka. Khalid menceritakan bahawa cahaya Islam mula menembusi hatinya apabila melihat perkembangan dan kemenangannya yang tidak boleh dihalang oleh segala kekuatan kebendaan, walau bagaimana besar sekalipun. Keadaan lebih nyata apabila ia memimpin bala tentera berkuda untuk menyerang dan menghalang Rasulullah SAW dari masuk Mekah. Sangat itu hendak dilakukan pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersembahyang asar. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang mengikut cara dalam keadaan perang. Sembahyang Siddatul Khawf. Diturunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan Allah memberitahu kepadanya tentang perlunya berjaga-jaga menghadapi kejahatan musuh. Di mana dalam Islam ada rukhsah. Rukhsah maknanya kemudahan. Bukan maknanya meninggalkan sembahyang. Sembahyang dengan kemudahan diberi oleh Allah Ta'ala. Iaitulah sembahyang Siddatul Khawf. Yang boleh bergerak, boleh melompat, boleh apa kalau perang. Boleh bagi-bagi rokok sujud antara pasukan. Ini diatur dan sembahyang dan keadaan perang. Rukhsah, tidak seperti sembahyang biasa. Bukan tinggal sembahyang. Macam kita menghadapi wabak pada hari ini, sembahyang jemaah, tukar sembahyang Johor. Sembahyang jemaah, tukar sembahyang di rumah. Bukan batalkan sembahyang itu, sembahyang juga. Tapi tukar tempat, tukar keadaan kerana wabak. Ini termasuk dalam keadaan darurat. Ini wujud dalam Islam. Khalid bin Walid menyaksikan perkara ini. Masuk dalam hati dia. Islam begini rupanya. Malahnya kita orang Islam tak faham Islam begini rupanya. Ini sangat sedih. Kadang-kadang datang dalam fikirannya untuk pergi ke Habasyah kerana rajanya telah memeluk Islam. Khalid fikir nak pergi Habasyah. Raja Habasyah diberitakan masuk Islam. Berada di sana lebih aman. Kadang-kadang berfikir untuk menganut Yahudi dan Nasrani dan bernaung di bawah Raja Rom. Mari fikir begitu. Semua salah. Tiba-tiba datang sepucuk surat daripada saudaranya Al-Walid bin Al-Walid menyatakan bahawa Rasulullah SAW mencarinya ketika datang mengerjakan umrah qadha. Bila Nabi datang buat umrah selepas jalan Hudaybiyah, Nabi cari Khalid bin Walid. Saudaranya menceritakan Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang seperti Khalid tidak jahil berkenaan Islam. Kalau dia jadikan kepintarannya untuk bersama orang-orang Islam adalah lebih baik kepadanya. Dan kami letakkan dia di tempat yang lebih daripada orang lain. Oleh itu datanglah menemuinya. Jangan lepaskan peluang yang sangat baik ini. Kedatangan surat ini menambahkan semangat Khalid menganut Islam. Ditambah pula dengan mimpi yang sah ketika tidurnya. Dia melihat dia berada di suatu tempat yang sempit dan kering kontang. Kemudian dapat melepaskan diri lalu berada di negeri yang luas lagi subur menghijau. Berdasarkan suatu alamat yang baik seperti yang dipersaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Khalid masuk Islam juga, Abu Bakar dicerita mimpi dia. Abu Bakar seorang yang mahir takbir mimpi. Apabila Khalid menceritakan kepadanya, iaitu keluar dari kesempitan syirik kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Itu takwil Abu Bakar. Satu takbir yang tepat. Khalid tidak mahu pergi seorang diri untuk berdepan dengan Rasulullah SAW. Dia mahu ditemani. Dia tak mahu pergi seorang. Mungkin rasa malu, rasa segan. Dia nak ajak kawan. Pertamanya dia berjumpa dengan Safwan bin Umayyah. Mengajak teman. Tetapi Safwan tidak mahu pergi. Dan berkeras dengan berkata, kalau semua orang masuk Islam dan tinggal aku sahaja, aku tidak mahu masuk Islam, kata dia. Yang ini pun kita akan baca kisahnya masuk Islam juga, walaupun sangat keras. Khalid berfikir boleh jadi dia berkeras kerana ayah dan saudaranya dibunuh dalam peperangan Badar. Boleh jadi ayah dia dibunuh dalam peperangan Badar. Sebab itu cakap dia keras. Kemudian Khalid mengajak Ikrimah bin Abu Jahal, anak orang paling jahat sekali. Ajak Ikrimah
Abu Jahal mati dalam perang Badar juga. Tetapi Ikrimah berkeras juga seperti Safwan. Kemudian Khalid pulang ke rumah dan mengambil binatang kenderaannya untuk pergi ke Madinah. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Uthman bin Abi Talhah. Dia memujuk dan mengajak Uthman supaya bersama-samanya ke Madinah. Setelah bercakap panjang, Uthman pun bersetuju. Mereka bertolak di tengah malam dan berjalan menuju ke Madinah. Setelah waktu fajar, mereka sampai di Hudad dan bertemu Amr bin Al-As, sahabat yang pintar yang disebut tadi. Dia bertanya, kamu hendak ke mana? Mereka menjawab, kami nak masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad SAW. Amr menjawab, aku pun begitu juga. Mereka pun bertolak menuju ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Khalid bertemu saudaranya Al-Walid bin Al-Walid. Berkata, cepatlah Rasulullah SAW menunggumu. Dan dia memberitahu kedatanganmu dan sangat gembira. Apabila berhadapan dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Khalid melihatnya sentiasa tersenyum kerana bergembira dengan kedatangannya. Sehingga ia merasa sangat kasih kepadanya. Khalid terus memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam. Khalid terus melafaz ikrar 2 kalimah syahadah dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa annaka Rasulullah. Aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang mesti disembah melainkan Allah dan engkau lah Rasulullah. Sesuai Rasulullah SAW bersabda, mari ke sini. Bagi dia memanggil Khalid supaya menghampirinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk untukmu kepada Islam. Sesungguhnya aku lihat engkau adalah seorang yang mempunyai akal fikiran yang pintar dan berharap bahawa Allah menunjukkanmu kepada Islam untuk membawa kebaikan kepada Islam. Khalid menjawab, wahai Rasulullah, saya masih teringatkan kepada apa yang telah saya lakukan menentang Islam. Dan saya membersihkan diri daripadanya. Mintalah supaya Allah mengampunkan saya. Rasulullah bersabda, Islam menghapuskan itu semua. Bila masuk Islam, semua dosa diampunkan oleh Allah. Khalid menjawab, untuk itu Rasulullah SAW terus berdoa, ya Allah, Tuhanku, ampunkan Khalid apa yang pernah dilakukan bagi menentang Allah dan Rasulnya. Ini cerita yang sangat menarik. Islamnya Khalid sangat penting dari segi perkembangan Islam dan jihadnya. Kerana peranannya yang sangat besar seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang berlaku. Dan Rasulullah SAW meletakkan tempat yang kena pada tempatnya. Macam hadis disebut tadi, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum bil islami idza faqahu. Orang yang terpilih kalangan kamu yang bijak pandai di masa jahiliyah. Kalau bersama dengan Islam, terpilih juga sekiranya kamu termasuk kalangan orang yang faham, mengerti. Begitu juga dengan Amr bin Al-As radhiyallahu an. Walaupun kedatangannya bersama Khalid radhiyallahu an, tetapi dia mempunyai kisah yang berlainan. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Waqidi, seorang ulama tarikh, menceritakan bahawa Amr bin Al-As pernah menegaskan, aku adalah di antara orang yang paling bermusuh terhadap Islam dan menentangnya dengan keras. Pernah menyertai perang Badar, tetapi aku masih selamat, mujur tak mati. Pernah menyertai peperangan Uhud, tetapi aku masih selamat. Menyertai perang Khandaq, tapi aku masih selamat. Dan aku pernah menegaskan, kalau semua orang Quraisy masuk Islam, aku tidak masuk Islam. Aku pernah tegah begitu. Tetapi kesedarannya bermula dengan peristiwa apabila ia ditugaskan menemui Raja Habasyah supaya merayu jangan membenarkan orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah itu diberi keizinan tinggal di sana. Halau sahaja mereka keluar dari Habasyah. Kebetulan kedatangan Amr bin Al-As terserempak dengan kedatangan utusan Rasulullah SAW yang membawa surat kepada Raja Habasyah mengajak Raja Habasyah masuk Islam. Dan Raja Habasyah telah pun menerima Islam tanpa disedari oleh Amr bin Al-As
Dia membawa surat Rasulullah SAW, iaitulah Ammar bin Umayyah Az-Zamri, seorang yang dikenali olehnya telah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sebaik saja utusan Rasulullah SAW keluar dari majlis, Ammar bin As mengambil kesempatan menghadap Raja Habasyah dengan memberi hadiah yang banyak dari Mekah. Setelah hadiah diterima dan raja itu melayannya dengan baik, dia terus mengambil kesempatan berkata kepadanya, "Tadi saya melihat ada orang yang datang menghadap dan membawa surat. Sebenarnya dia adalah utusan musuh kami yang telah melakukan masalah kepada kami dan membunuh pemimpin-pemimpin orang-orang bangsawan di kalangan kami. Suruhlah dia kepada saya supaya saya dapat membunuhnya," kata Raja Habasyah. Tiba-tiba Raja Habasyah meradang dan mengangkat tangannya menampar muka Ammar bin As, mengenai hidungnya sehingga berdarah, dengan berkata, "Hai Ammar, adakah engkau meminta kepada aku supaya aku serahkan kepadamu utusan dari seorang yang didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Musa, datang menemui Isa, supaya aku membunuhnya?" Ammar bin As menceritakan perasaannya pada masa itu. Kalau ada lubang bumi untuk menyelamatkan diri, aku masuk dalam lubang itu. Kata Ammar bin As, "Aku berfikir adalah orang-orang Arab dan bukan Arab percaya kepadanya, tapi aku tidak percaya." Orang bukan Arab percaya, orang Arab percaya. Adakah aku tak percaya? Ammar terus berkata, "Adakah tuanku percaya kepadanya?" Raja Habasyah menjawab, "Ya, aku mengaku di sisi Allah percaya kepadanya. Demi Allah, dia dari pihak yang benar. Dia mesti menang menghadapi orang-orang yang menentangnya, seperti Allah memenangkan Nabi Musa menghadapi Firaun dan bala tenteranya. Adakah awak berjanji kepada aku untuk masuk Islam?" Ammar menjawab, "Ya." Lalu Raja Habasyah mengeluarkan tangannya pada Ammar untuk berjanji masuk Islam. Setelah Ammar menerimanya, dia memerintah supaya dibasuh darah dan ditukar pakaian baru. Ini peristiwa yang menyebabkan Ammar bin As masuk Islam. Peristiwa yang sangat menarik. Jadi itu, sekadar itulah untuk hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Dan bila sama-sama kita akhiri dengan kita membaca doa untuk menyelamatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azim sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-Rahmanur Rahim, al-Hayyul Qayyum, al-Malikul Qudus, As-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin. Ya Wadud, ya Maqsud, ya Dhatil Wal-Jud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika wa bi ismika al-'azam wa bi kalimatika at-tammah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna kufra al-fusuq wal isyan. Ya malika yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله توكلنا وإليك أننا وإليك المصير. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.